Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak terangkan tentang latihan yang semalam. Bab 3 rumus algebra tingkatan 2. So semua tengok untuk soalan 1. Berikut menunjukkan satu rumus algebra y sama dengan mx tambah c. Antara berikut yang manakah adalah perkara rumus bagi rumus di atas? Perkara rumus. So perkara rumus maksudnya kamu kena dia tidak boleh ada perkali, maksudnya dia hanya satu huruf sahaja. Jadi yang inilah y. So y, dia tak boleh ada 2y ataupun negatif y. Kamu kena ingatlah itu ialah perkara rumus. Jadi jawapannya ialah soalan 1, jawapannya ialah D. Nombor 1, jawapan ialah D. So tengok soalan 2 pula. Diberi P sama dengan Q kuasa 2 tolak 3P. Ungkapkan P sebagai perkara rumus bagi rumus algebra di atas. Sekarang ni P sama dengan Q kuasa 2 tolak 3P. Sekarang ni kalau ikutkan P perkara rumus, tapi kat sini pun ada P. Jadi sekarang P bukan perkara rumus, sebab sini ada P, sini pun ada P. Jadi dia suruh kamu ungkapkan P sebagai perkara rumus. Hanya P ada satu je lah, sini tak boleh ada P lagi. Jadi macam mana? So untuk soalan 2, nampak tak? Saya salin dulu. P sama dengan Q kuasa 2 tolak 3P. Macam mana nak buat? So maksudnya bila sini ada P, sini ada P, kamu kumpulkan P. Jadi P sini tambah 3P sama dengan Q kuasa 2. So P tambah 3P jadi 4P sama dengan Q kuasa 2. Jadi kita nak P sahaja sama dengan Q kuasa 2. P dengan 4 ni darab, bila pindah dia akan jadi bahagi. So tengok jawapan ada tak? Q kuasa 2 tolak Q kuasa 2 per 4. So jawapan ialah B. Soalan 2 jawapan ialah B. Jawapan B. Untuk soalan 2. Nanti kamu semaklah jawapan kamu. Seterusnya soalan 3. Nampak tak? So Rajah menunjukkan sebuah segi 4 tepat. Kita ada segi 4 tepat. Antara berikut yang manakah menunjukkan rumus perimeter? P bagi segi 4 tepat di atas. Perimeter. Macam mana nak cari perimeter? Perimeter ialah ukur keliling. So ini sama panjang, ini pun sama panjang. Jadi untuk soalan 3, macam mana nak ukur keliling? So kamu kena tambah semualah. Jadi ini ada 2 yang sama panjang. Jadi P dia nakkan P P sebagai perkara rumus. So P sama dengan, sini ada 2 kan? Jadi 2, nampak tak? 2 untuk yang ini ada X tambah 2Y. Ada 2. So kita tulis 2 lah. Ukur keliling jadi tambah. Ini pun ada 2. Jadi 2 X. So ini ada 2, ini pun ada 2. So ada tak jawapan yang macam ni? Tak ada. Maksudnya dia kena suruh kamu selesaikan. Jadi P sama dengan, macam nak buat ini, kamu buka lah. So 2X darab masuk ke dalam tambah 4Y tambah 4X. So tengok ada tak yang boleh kamu kumpul. So P sama dengan 2 dengan 4X ni sama. So boleh kumpul jadi 6X tambah 4Y. Kemudian P sama dengan, ni boleh tak diselesaikan lagi? Faktorkan. So lantik, ini ada X, sini ada Y, jadi tak boleh. So ini 6, sini 4. So lantik apa yang jadi kedua? Jadi lantik keluarkan 2. So 2 ini ialah 3 kali
2. So tinggal 3. X ini ialah 2 kali 2. So tambah 2Y. Okey, dah tak boleh buat apa dah. Ada tak jawapan? So jawapannya ialah D. Okey, habislah sini. Jawapan ialah D. Soalan 3. Okey, saya harap kamu boleh buat lah. Okey, seterusnya kita tengok soalan 4. Soalan 4. Nampak Okey. Soalan 4. Okey, kita ada situasi makcik Latri membayar RMG untuk X kg ikan dan 3Y kg udang. Okey, ungkapkan harga ikan dalam sebutan G dan Y. Okey, so dia bayar G ringgit untuk ikan X kg, udang 3Y kg. So sebenarnya kalau kita tengok dia punya persamaan dia macam ni lah. Okey, dia bayar, maksudnya dia bayar G sama dengan X tambah 3Y lah. Ni duit yang dia bayar sama dengan X tambah 3Y. Ini ikan, ini udang. Okey, tapi dia nak ungkapkan harga ikan dalam sebutan G dan Y. So dia nak X sebagai perkara rumus. Kamu kena faham soalan. Dia nak ungkapkan ikan dalam sebutan G dan Y. So maksudnya X sebagai perkara rumus. Jadi kamu punya persamaan pertama ialah ini. So tukar je lah. Jadikan X perkara rumus, tinggalkan X. Jadi 3Y pindah G, 3Y masuk, tolak 3Y sama dengan X. So ada tak? Ada lah tu. Jawapan ialah C. Senang je. Okey, sekejap je kamu menjawab. Tak sampai berapa minit je saya ni. Okey, so jawapan ialah C. So dia nak X sebagai perkara rumus. Okey, next. Soalan 5. Okey, diberi A kuasa 2 tambah B per 2 tolak 4 sama dengan A tambah 1. Cari nilai B jika A sama dengan 2. Okey, so ini kita ganti nilai lah. Okey, saya salin dulu dia punya persamaan. A kuasa 2 tambah B per 2 tolak 4 sama dengan A tambah 1. Okey, dia suruh B sama dengan berapa jika A sama dengan 2. Ni. Dia suruh persamaan dia ni. Dia tanya B sama dengan berapa jika A sama dengan 2. So kamu ganti je lah. A 2. So 2 kuasa 2 tambah B 2 tolak 4 sama dengan 2 tambah 1. Nampak kan? Nampak ke saya tulis ni? Nampak lah. Tinggi sangat kamera saya. Okey, so 4 tambah B per 2 tolak 4 sama dengan 3. Okey, 4 tolak 4 kosong. B per 2 sama dengan 3. 4 tolak 4 kosong lah ni. Habis. Tinggal B per 2 sama dengan 3. So kita nak B je. 2 pindah 3 kali 2. So sama dengan 6. B 6. So jawapan 5 ialah C. Okey, jawapan soalan 5. Jawapan C. Untuk soalan 5. Okey. Boleh ya? Okay, next. Kita tengok soalan 6. Soalan 6. Soalan kebat. Nampak ni. Diberi Y kuasa 3 sama dengan X kuasa 2 per Y sama dengan 5 tambah 2Z
darab dengan Y kuasa 2 tolak 1 bahagi dengan Y. Cari nilai Z jika X sama dengan 2 sama dengan Y per 2. Okey, persamaan dia bagi situ. Saya salin dulu. Y kuasa 3 tambah X kuasa 2 per Y sama dengan 5 tambah 2Z Y kuasa 2 tolak 1 per dengan Y. Kemudian dia kata dekat situ X sama dengan 2 sama dengan Y per 2. Ini dia. Ini persamaan dia. Yang dia bagi X sama dengan 2 sama dengan Y per 2. So ini sama juga. Kita gantikan nilai. Soalan dia cari nilai Z. Z kat sini. Z di sini. So macam biasa masukkan nilai. So X sama dengan 2. Y sama dengan berapa? Berapa nilai Y? Y ini ialah 4 lah. 2 bawa pindah sana. Y dengan 2 ni bahagi, bawa pindah dia jadi darab. Y sama dengan 4 lah. So kita gantilah Y 4. X kita kata kita ganti Y ialah X ialah 2. So kita gantikan 4 kuasa 2 tambah 4 2 kuasa 2 per 4 sama dengan 5 tambah dengan 2Z. Y tadi 4 kuasa 2 tolak 1 bahagi dengan 4. Okey. Ini dia. Okey. So 4 kuasa 2 ikut kuasa 2 ni. Oh sorry, 4 kuasa 3. Ni silap. 4 kuasa 3. 4 kuasa 3 64. Tambah dengan 2 kuasa 2 4 per 4 1 sama dengan 5 tambah dengan 2Z. 4 kuasa 2 16 tolak 1 15 per dengan 4. Okey, yang ni saya kecilkan. Okey. So ini 65 sama dengan okey, sorry. Ni saya buat pindah. Saya tolak ni. Tolak dengan 5 sama dengan ini 15Z per 2. Ni, yang 5 ni saya buat pindah. Ini saya tambah jadi 65. 5 buat pindah jadi tolak 5. Kemudian ini saya darab 15 darab Z, 15Z per 2. So jadi 60 sama dengan 15Z per 2. So saya bawa pindah 60 bawa sana jadi 120 sama dengan 15Z. So Z sama dengan 120 bahagi dengan 15. So Z sama dengan berapa? 8. Okey. Itu jawapan dia. Nampak? Kamu selesaikanlah. Step by step. Okey, jawapan ialah B. Okey. Jawapan soalan 6 ialah B. Okey. Harap bolehlah ya. Okay. So the last one, soalan 7. Okay, soalan 7. Nampak?
Diberi S sama dengan punca kuasa 1 tolak U per dengan 1 tambah U. Ungkapkan U dalam sebutan S. Sekarang ni U ini kita kena jadikan dia sebagai perkara rumus. U ada 2 dekat sini. So U ni kita kena jadikan dia sebagai perkara rumus. Jadi saya salin dulu soalannya. S sama dengan punca kuasa 1 tolak U per dengan 1 tambah U. Okey, ni soalannya. Dia nakkan U sama dengan apa? U sebagai perkara rumus. Okey. So sekarang kalau kamu tengok, U ada di dalam punca kuasa. So untuk keluarkan freekan U ni, kamu kena buka dulu punca kuasa ni. So punca kuasa nak buka macam mana? Kena pindahkan ke sebelah. So bila punca kuasa ni pindah ke sebelah, dia jadi apa? Punca kuasa pindah sebelah, dia akan jadi kuasa 2. Dia akan jadi kuasa 2. Okey. Sama dengan dah pindah, dia dah tak ada lah. So dia akan tinggal 1 tolak U per dengan 1 tambah U. Okey. So sekarang ni dia ada 2 level. Level pertama, level kedua. Ada 2 tingkat ni. Kita tak nak 2 tingkat ni, susah. So yang bawah ni kita buat pindah. So bila bawah ni pindah, kita pindah semua. Okey, pindah semua. So ini tingkat atas dengan tingkat bawah ni bahagi. Bila pindah dia jadi darab. So kita darab dengan sebelah lah. So S kuasa 2 dia jadi darab lah. Macam ni. Dia jadi macam tu. Okey. So bila dia jadi darab, yang ni kamu darab lah macam biasa. S kuasa 2 darab dengan 1 tambah macam mana-mana lah. S kuasa 2 U sama dengan 1 tolak U. Kita buka kurungan. Okey. So sekarang kita nak U sebagai perkara rumus. Jadi kita kumpul U sebab U ada 2 dekat sini. So kita kumpulkan U. U ini kita kumpulkan sekali. S ni kita pindah sana. Kita pindah serentak. So sini tinggal S kuasa 2 U, tinggalkan U masuk tambah U. Tolak ya. Jadi U masuk jadi tambah U sama dengan 1 kekal. S masuk positif jadi tolak S kuasa 2. Okey, so sekarang U dah dikumpulkan. So ini pun dah dipindahkan. Jadi so ada 2 U dekat sini. So kita lantik dia ketua lah. Keluarkan, faktorkan dia. So keluarkan U. Jadi tinggal U keluar, tinggal S kuasa 2. U keluar, tinggal 1. Keluarkan U. Sama dengan 1 tolak S kuasa 2. Ini kita tak buat apa-apa. Okey. Nampak ke? Saya ingat saya. Okey. Jadi kita nak U tadi. So tinggalkan U lah. Yang ini bawa pindah. So ini bila pindah, dia semua sekali ni kita pindah. Dia dengan U darab. Bila pindah dia jadi bahagi. So yang ini 1 tolak S kuasa 2 per dengan S kuasa 2 tambah 1. U dah jadi perkara rumus. So tengok jawapan, ada tak? Ada tak sama macam ni? Ada tak sama jawapan? Kalau tengok tak ada kan? Okey, kalau tak ada, boleh tak jadi bagi ada sama? Boleh tak? Boleh. Ya. Okey. Macam mana? Okey, dia macam ni. U sama dengan ini ya. Kalau kamu tengok okey. So yang atas ni dia negatif. Dia negatif ya. So maksudnya yang negatif ni dia memang kekal lah. Dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia tak boleh nak tukar lah. So yang di bawah ni dua-dua positif. Okey, bila positif, so yang inilah yang kita ubah. Kita tukar kedudukan sahaja, bukan kita ubah tanda. Tukar kedudukan. Jadi 1 tolak S kuasa 2, ini kita kekalkan.
per dengan ini je kita tukar. Yang satu kita bawa pergi depan, masih lagi positif, tambah S ini kita tukar pergi duduk belakang, tapi dia masih lagi positif. So ada tak? A. Okey, jawapan ialah A. Kita tukar kedudukan dia. Okey, sebab kita tak ubah tanda, cuma kita tukar tempat duduk. Dia masih lagi integer yang sama. Okey, jawapan ialah A. Okey. So, itu saja untuk hari ini. Ulang kaji kita bab 3 tingkatan 2 rumus algebra. Ini sebenarnya penting sebab apa? Sebenarnya walaupun kamu tak buat rumus algebra ni, tapi skill ini penting untuk kamu. Skill ni penting sebabnya memang kamu akan guna kalau kamu nak selesaikan berkaitan dengan algebra. Ini memang penting untuk semualah ya. Kalau kamu nak selesaikan algebra, skill ni memang kamu akan gunakan. Tak semestinya kalau untuk nak tentukan perkara rumus, tak semestinya. Kalau kamu nak selesaikan algebra, memang skill ini memang kamu akan gunakan. Memang sangat penting. Okay. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya harap kamu dapat sesuatu hari ini. Mana yang tak buat tu cuba buat. Dan mana yang betul, semua tahniah. Maksudnya kamu masih lagi boleh apply apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Okay. So itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri.